السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara Nabi Muhammad Hadi Syarudin, ikhwati fillah, saudara pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kita masih lagi membincangkan ayat yang ke-15, 16 hingga berikutnya daripada surah Al-Ahqaf, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعلى الصدق الذي كانوا يوعدون. صدق الله العظيم. Demikianlah tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi sekalian, cara pembacaan yang mana kita perlu raikan hukum wakaf dan ibtidaknya. Antara panduan dalam belajar hukum tajwid ni tuan-tuan, jangan kita abaikan wakaf dan ibtidak. Saya menasihati tuan-tuan dan puan-puan muslim-muslimat, para pembaca Quran, agar menjadikan panduan sebagai contohnya daripada kitab, mushaf, wakaf dan juga ibtidak yang telah pun diisyarafkan oleh Syekhuna Tan Sri Datuk Hasan Azhari dengan puteranya Profesor Madya Dr. Abdul Rauf bin Hasan Azhari. Satu mushaf yang telah pun mereka kaji selama puluhan tahun, kajian bagaimana hukum wakaf di samping hukum-hukum wakaf yang sedia ada. Maksudnya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbaik kepada kedua bapanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyusukannya mengambil masa 30 bulan. Sehingga apabila anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, Ya Allah, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada dua orang tuaku, dan agar aku dapat kebaikan yang Kau ridai, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai anak cucuku. Sungguh aku bertaubat kepadamu dan sungguh aku termasuk seorang yang muslim. Mereka itulah orang-orang yang kami telah terima amalan baiknya yang mereka kerjakan, dan orang-orang yang kami maafkan kesalahan-kesalahannya, mereka akan menjadi penghuni-penghuni syurga. Itulah janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka. Ikhwati fillah, dalam konteks saya ini, Allah beri wasiat kepada manusia, merintahkan mereka untuk baik, bakti kepada kedua bapa. Perintah ni sebenarnya terdapat dalam semua kitab yang telah disampaikan kepada para rasul. Dan ada antara manusia yang berbaik dan berbakti, ada pula yang berbuat derhaka kepada mereka. Demikian juga dengan komuniti umat yang didatangi oleh para nabi rasul, sebagian mereka beriman kepada Allah, sebagian mereka mendustakannya. Ada yang patuh, ada yang bangkang. Oleh sebab itu Allah SWT mewasiatkan kepada manusia untuk berbaik, berbakti kepada Allah SWT, mentaati dan mematuhi perintah kedua bapa. Sebagaimana ada di antara mereka yang buat baik dan ada yang derhaka kepada ibu bapa mereka. Jadi tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, Allah merintahkan di sini kami mewasiatkan manusia, iaitu kami perintahkan mereka supaya buat baik, tidak menyakiti mereka. Buat baik dalam arti kata mentaati mereka dalam perkara yang ma'ruf, seperti yang telah kita bincangkan musi surah Luqman yang lalu. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Batasan ketaatan itu adalah perkara-perkara yang mentaati Allah Subhanahu wa taala, ataupun perkara-perkara yang harus dalam syariat. Selainnya, apabila ia mula melampau batasan tersebut, mengajak kepada perkara syirik, maka tiadalah la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Kaedahnya tidak lagi boleh mentaati seorang makhluk dalam perkara-perkara yang berlawanan, bercanggah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ibunya mengandung dengan susah payah. Bagaimana reason, faktor ketaatan tersebut? Mengandungnya payah, melahirkannya pun payah, menyusukannya payah. Sebab seorang anak apabila dipanggil oleh ayah dan ibu, maka hendaklah mendahulukan ibu, seperti datang dalam hadis Nabi SAW. Sebanyak 3 kali Nabi telah pun menjelaskan sahutan panggilan ibu hendaklah diutamakan daripada ayah sebanyak 3 kali. Kerana ibu mengandung, melahirkan dan menyusu, ini menunjukkan kelebihan ibu banding dengan ayah. Jadi mengandung memisahkannya daripada susu 30 bulan. Ini adalah penjelasan tentang masa-masa kesusahan bagi seorang ibu. Sebagaimana sebahagiannya adalah masa untuk dia hamil, sebahagian lagi untuk melahirkan, sebahagian lagi menyusu baby ini. Jadi bila dia mula sampai kepada pertumbuhan fizik dan akal, fizikal dan akal yang telah sempurna, iaitulah sekitar usia 33 hingga 40 tahun. Seperti yang telah kita bincangkan sebelum ni, pandangan dari para ulama tafsir, contohnya Imam Al-Baghawi, antara mengatakan 18, antara mengatakan 20, antara mengatakan 30, 33, 36, dan ada mengatakan 40. Dan 40 ini adalah satu penekanan. Nampaknya tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kebanyakan para nabi perutusan mereka pada usia 40 tahun, seperti disebut oleh Al-Imam Al-Biqai dalam Nazmud Durar. Begitu juga Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Jadi tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, ayat ini memanglah disebut oleh kebanyakan para ulama tafsir memuji Abu Bakar radhiyallahu an. Abu Bakar yang telah pun dengan izin Allah Subhanahu wa taala, hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan keislaman ke seluruh keluarganya, ayah, ibu, anak-anak, keturunannya, semuanya masuk Islam. Dan perkara ini tidak berlaku pada para sahabat yang lain. Dalam bahasa Arab, kalau kita belajar perkataan auzi'ni adalah merujuk kepada alhimni. Ya Allah, ilhamkan kepadaku. Ilhamkan kepadaku bagaimana nak mensyukuri nikmatmu yang telah Engkau berikan kepadaku ke atas kedua bapaku, sehingga mereka menjaga aku dengan sebaik-baiknya daripada kecil. Wa ana amala salihan tarda wa wafiqni likai a'mala amalan salihan yurdika anni. Ya Allah, beri taufik kepadaku. Dulu kita telah belajar tuan-tuan, hidayah ni ada 2. Satu hidayatul irsyad, satu hidayatul taufik. Hidayatul irsyad ialah satu anugerah Allah SWT kepada semua makhluk. Orang bukan Islam pun tahu kebenaran Islam, cuma taufiknya tidak datang. Tapi kita mohon kepada Allah SWT, bukan saja kita ada memahami perkara ini, tapi dalam masa yang sama kita juga terlibat untuk menjalankan tanggungjawab itu. Berapa ramai anak-anak yang tahu kelebihan menjaga ibu ayah, tapi apabila ayah itu sudah tua, seperti berlaku dalam satu kes, hanya seorang anak lelaki saja, dah tu yang paling sederhana hidupnya, abang-abang yang senang tak ambil tahu langsung soal makan, pakai ibu ini, ibu tua ini selepas kematian suaminya. Maka anak lelaki yang seorang ni, yang hidupnya bukanlah senang sangat, dia saja yang berat, ibunya yang telah tua itu. Masya Allah, isterinya pula seorang bukan Islam yang masuk Islam, baru lagi convert, berkahwin dengan dia, convert jadi muslimah. Maka dia bahu isteri inilah, seorang mu'alafah inilah, seorang yang baru masuk Islam inilah, terbebannya tanggungjawab untuk menjaga ibu mertua. Adik-adik yang lain langsung tak ambil tahu, sampailah kepada kematian wanita tua ini, dimaklumkan kepada adik-adik lain yang jumlahnya Masya Allah lebih daripada 8 orang, barulah masing-masing datang untuk menziarahi. Itu pun dah dikebumikan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, mereka ni ada hidayah tu irsyad, tahu kelebihan menjaga ibu, tapi tidak ada hidayah tu taufiq, tidak ada kemampuan untuk melakukannya. Barangkali kerana kesibukan, kerana iman yang lemah, hanya setakat mengetahui saja tidak cukup tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Lagi doa Abu Bakar di sini, kalaulah ayat ini turun untuk Abu Bakar, dan sebenarnya diturun untuk semua kita, bukan khusus untuk Abu Bakar radhiyallahu an. Memang Abu Bakar punya kelebihan yang sangat tinggi tuan-tuan. Wa aslih li fi dzurriyyati, Allah mengajar kita di sini, jadikan zuriat aku dan keturunan aku ni saleh. Jadi berkata Syekh Zada tuan-tuan dalam tafsirnya, doa yang telah Allah ajar kita untuk kita amalkan di sini tuan-tuan mengandungi 3 perkara yang penting. Yang pertama, minta taufik daripada Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri segala nikmat yang dilimpahkan. Yang kedua, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi kekuatan untuk melakukan ketaatan, menyebabkan ridha Allah SWT kepada seseorang itu. Yang ketiga, mohon kepada Allah juga
agar dapat keturunan yang saleh, agar diperbaiki keturunan kita. Tidak adalah tuan-tuan satu kelebihan, keutamaan, kebahagiaan yang mengatasi kebahagiaan-kebahagiaan yang terdapat dalam doa ini. Ada saya huraikan perkara ini dalam kitab bertajuk Satu-Satu Doa Para Nabi dan Rasul. Dalam buku doa yang warna merah ni tuan-tuan, ada saya huraikan. Dan dalam konteks doa yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati. Ada 3 perkara yang terkandung dalam doa yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala di sini. Inilah merupakan kamalus sa'adah. Kamalus sa'adah maknanya kesempurnaan kebahagiaan seorang itu tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, ya Tuhanku, aku bertawab kepadamu dari segala dosa, dan aku ini nak jadi orang yang mutamasikin bil Islam. Aku nak jadi orang yang berpegang teguh dengan Islam. Kata Ibn Katsir dalam tafsirnya, dalam ayat ini merupakan satu peringatan bagi orang yang telah sampai usianya atau mendekati usianya 40 tahun supaya tajdid taubah, supaya dia memperbaharui taubatnya kepada Allah SWT, supaya dia berusaha untuk kembali kepada Allah SWT semula tuan-tuan. Berazam untuk bersungguh-sungguh kembali kepada Allah SWT, dalam arti kata menyesali, meninggalkan, berazam, bersungguh-sungguh dalam amal saleh yang dilakukan. Kerana peringatan Allah ditekankan perkataan 40 di sini tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Mengapa diingatkan kepada kita untuk mengambil berat ibu bapa tuan-tuan? Kerana jelas dalam hadis Nabi SAW bahawa peringatan Nabi bila mati seseorang itu, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalath, sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi awalan salihin yad'ulah. Kalaulah mati seseorang kita, yang tinggal hanyalah 3 perkara sahaja, iaitu yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang dimanfaatkan, dan yang ketiga anak saleh yang mendoakan untuknya. Maka jadilah kita anak yang saleh tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Jadi aset lebih bernilai di sisi seorang manusia berbanding dengan anak yang saleh. Satu hari Nabi SAW kedatangan seorang lelaki yang memberitahu kepada Nabi SAW tentang perilaku ayahnya yang tidak disenangi, iaitu ayahnya suka mengambil barang-barang di rumahnya. Ayah datang ke rumah, suka ambil apa yang dia nak, sehingga menyebabkan tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, anak ni dan isterinya merasa tak senang dengan ayah. Nampak tuan-tuan? Inna abi akhadha mali, faqala Nabi SAW rajul fa'tini bi abik. Wahai Rasulullah SAW, ayah saya suka datang ke rumah ambil apa yang dia nak. Nabi bersabda kepadanya, jemputlah ayahmu datang bertemu denganku. Tiba-tiba datang Jibril AS kepada Nabi SAW, Inna Allah Azza wa Jalla yuqri'uka salam wa yaqul laka idza ja'aka syekh fas'aluhu an syai' qalahu fi nafsihi ma sami'athu udhunah. Wahai Muhammad SAW, Allah mengirim salam kepadamu, dan kalau datanglah lelaki tua, ayah kepada lelaki tersebut, pemuda tersebut, maka tanyalah kepadanya apa yang ada dalam dirinya. Datang saja ayah yang dimaksudkan ini tuan-tuan, Nabi telah bertanya kepadanya, Ma balubnuka yashkuka aturidu an ta'khudha malahu. Wahai lelaki, anakmu itu suka menceritakan kepadaku bahawa engkau ni kerap mengambil barang-barangnya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka berkata lelaki tu ni, ya Rasulullah, hal anfaqtuhu illa ala ihda ammatihi aw khalatihi aw ala nafsi. Wahai Nabi SAW, perlu tak saya beritahu pada Nabi, sebenarnya saya ambil harta itu tak lain tak bukan untuk infak, untuk membelanjakan ke atas diri saya ataupun makcik-makciknya sahaja. Saya tak ambil untuk keperluan saya, wahai Nabi SAW. Baik, kata Nabi SAW, sekarang dengarkan kepadaku apa yang terdapat dalam dirimu dengan penuh, jangan sembunyikan apa-apa pun, kata Nabi SAW, kerana ini merupakan wasiat daripada Jibril, wahyu daripada Allah SWT. Maka berkatalah lelaki tua ni tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, menggambarkan apa yang ada dalam hatinya. Ghazawtuka mauludan wa muntuka yafi'an ta'alu ma ajni alayka wa tanhalu idha laylatun dhafatka bisqami lam abit bisaqamika illa sahiran atamalmalu ka'anni ana al-matruqu dunaka billadhi turikta bihi duni fa'aini tahmilu takhafu rada nafsi alayka wa innaha lata'lamu anna al-mawta waqtun mu'ajjalu falamma balagta sinna wal ghayata allati ilayha mada ma kuntu fika u'ammalu. Berkata lelaki ni, wahai Nabi SAW, saya telah memberinya makan daripada kecil, daripada dia budak-budak,
tanpa berkira-kira. Bila malam datang, katalah dia ditimpa penyakit demam umpamanya, maka sayalah yang akan berjaga, tak tidur malam saya untuk merawatnya, seolah-olah sayalah yang kena penyakit tersebut. Mata saya berat nak tidur pun saya tahan juga. Saya takut dia mati, wahai Nabi SAW, walaupun saya tahu kematian itu satu yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Tiba-tiba bila sampai ke umur seperti ini, dan harapan seorang ayah untuk melihat anaknya membesar, begitu kelakuannya kepada saya. Ja'alta jazai ghiratan wa fadhalatan ka'annaka antal mun'imul mutafaddilu. Begitu kelakuannya kepada saya, wahai Nabi SAW, seolah-olah dialah yang beri nikmat kepada saya, dan dialah yang kena dihormati, bukan saya. Tuan-tuan, mendengar saja kata-kata lelaki tua ni, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, Nabi pun menangis, tuan-tuan. Ighawrakat ainahu bid-dumu'. Lelaki ni mengatakan lagi kepada Nabi SAW, Inna ibni kana dha'ifan wa ana qawiyyun faqiran wa ana ghani, fakuntu la amna'uhu shay'an min mali, wal yawma asbahtu dha'ifan wa huwa qawi wa faqiran wa huwa ghani wa yabkhalu alayya bimali. Wahai Nabi SAW, dahulu saya yang kuat, dia lemah, dia budak, dia sakit, saya rawat. Pada hari ini dia kuat, saya lemah. Dia kaya, saya miskin. Dulu saya yang kaya, dia yang miskin. Adakah dia patut melakukan buatan seperti ini, kedekut terhadap saya dengan hartanya, wahai Nabi SAW? Kata-kata ini menyebabkan, tuan-tuan, Nabi menangis sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah bersabda, Ma min hajar wala majar yasma' hadha illa baka. Tak ada seorang pun daripada makhluk yang mendengar kata-katamu ni pasti dia akan menangis, termasuk batu dan juga pokok-pokok. Kalau dia mendengar kata-katamu ni, dia akan menangis. Nabi pun menoleh kepada orang muda ni, saya berkata, Anta wa maluka li abik. Anta wa maluka li abik. Kamu dengan harta benda kamu semuanya milik ayah kamu, wahai pemuda. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, mendengar kata-kata orang tua ini, Nabi menangis dan berkata kepada pemuda ini, memang tidak patut kamu mempersoalkan tindakan ayahmu itu. Tapi pada-padalah, tuan-tuan, janganlah kita mendengar pula kata-kata ini, semua barang milik anak kita pun kita nak ambil. Jadilah orang yang mulia. Berpada-padalah dalam bentuk sekalipun. Maksud hadis ini tidaklah mutlak. Mereka hidup pada zaman yang sangat terpilih, dengan akhlaknya, dengan bimbingannya, dengan pemimpinnya seperti Umar. Kita hidup pada zaman yang serba fasad, maka tentulah tidak layak dipersamakan 100% dengan apa yang berlaku hari ini dengan dahulu, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Nanti kita akan lihat lagi satu peristiwa yang berlaku yang penting untuk kita hayati pada zaman sahabat. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu telah meminta anaknya untuk menceraikan menantunya kerana kesilapan anak tersebut sampai pengabaian kepada beberapa hak Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah kita ceritakan dahulu, tapi ada lanjutannya. InsyaAllah kita akan huraikan pada kuliah akan datang, menunjukkan kepada kita bukan 100% boleh dipakai dalam suasana sekarang, ketika akhlak, akidah bukanlah pada tahap seperti mereka dahulu. InsyaAllah kita akan bincang kepada kuliah akan datang. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara penerbit Ustaz Mahdi Syarudin, sidang pendengar yang dimuliakan Allah sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masih lagi kita membincangkan ayat-ayat tentang hubungan anak dengan ayah ibu, iaitulah menerusi ayat ke-15 hingga 16 daripada surah Al-Ahqaf, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra
حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. صدق الله العظيم. Musliman yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, demikianlah cara wakaf yang diajar daripada Quran wakaf ibtida'. Penting untuk kita menguasai hukum wakaf dengan baik, tuan-tuan. Bimbang jika wakaf itu salah, maka hukumnya ayat tersebut akan menjurus kepada maksud yang lain. Dan itulah sebab mengapa seseorang itu dilaknat oleh Al-Quran Al-Karim, kamin qari'in Al-Qur'anu yal'anu. Kerana kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah mentafsirkan ayat waratilil Quran tercila, iaitu meraihkan hukum-hukum wakaf, antaranya di samping menjaga sifatul huruf dan juga makharijnya. Jadi demikianlah tuan-tuan, untuk boleh pandukan kepada Quran wakaf ibtida' yang telah pun dikaji oleh Tan Sri Dato' Hasan Azhari dengan puteranya Profesor Dr. Abdul Rauf Hasan Azhari. Satu kaedah yang menarik untuk memastikan bacaan Quran kita mendapati maksud yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kami perintahkan kepada manusia agar baik kepada kedua ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampailah menyusukannya itu memisahkannya selama 30 bulan. Sehingga apabila anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, Ya Allah, berilah kepada aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat buat kebaikan yang Kau ridai, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertaubat kepadamu, dan sungguh aku termasuk seorang yang Muslim. Mereka itulah orang-orang yang kami terima amal baiknya yang telah mereka kerjakan, dan orang-orang yang kami maafkan kesalahan-kesalahannya, mereka akan jadi penghuni syurga. Itulah janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka. Ikhwati fillah, kita telah lihat dalam kuliah tafsir yang lalu bagaimana kata Syekh Zada bahawa ayat ini menghimpunkan kepada kita beberapa kebaikan. Doa ni amat wajar untuk kita munajatkan selalu kepada Allah SWT, tuan-tuan, kerana kandungannya sangat jitu. Yang pertama, Allah SWT mengajar kita di sini, ayuwafiqahu Allahu li syukri ala ni'mah, supaya kita ni sentiasa mendapat kekuatan untuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Yang kedua, an yuwaffiqahu lil ityan bi ta'a indallah. Hendaklah kita ni sentiasa mendapat kekuatan untuk melakukan ketaatan yang Allah ridai, yang menyebabkan Allah bertambah ridha pada kita. Dan yang ketiga, an yuslih lahu fi dhurriyyatihi, supaya dapat diperbaiki keturunan kita menjadi anak-anak yang saleh. Tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, tarbiyatul aulad satu perkara yang sangat penting. Antara satu aspek yang kita terlepas pandang adalah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti contohnya doa dalam ayat ini. Mohon supaya keturunan kita ni jadi keturunan yang saleh, tuan-tuan. Kerana keturunan yang saleh itulah yang akan dapat mendoakan untuk kita, memberikan kepada kita kebaikan selepas kematian. Kerana selepas kematian tiada apa lagi yang tinggal melainkan tiga perkara: sedekatin jariyah, sedekah jariah. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Yang ketiga, waladin salihin yad'ulah, dalam hadis sahih yang telah kita pelajari pada kuliah yang lalu. Tiga perkara saja yang tinggal lepas kita mati. Harta sudah tidak bermakna, rumah tidak bermakna, pangkat sudah tiada ertinya, kawan-kawan yang ramai di dunia semua akan meninggalkan kita. Menarik sekali, tuan-tuan, bila melihat kepada tafsiran dikemukakan oleh para hukama. Kita ada tiga orang yang kita kenal. Yang pertama, kita amat menyintainya, kita beri kepadanya segala yang kita ada. Yang kedua, kita sayang kepadanya tapi kurang banding pada yang pertama. Dan ada yang ketiga, kita tak pandang penting langsung, kita tak indah langsung. Orang ketiga ni artinya kita tak sayang langsung. Tiba-tiba berlakulah satu kejadian, kita diserkap dan hampir-hampir ditangkap, dimasukkan ke penjara di atas satu dakwaan palsu. Kini kita pun menelefonlah yang pertama yang amat kita sayang, kita cinta habis-habisan itu. Saudara, tolong saya sekarang telah berlaku kesilapan, saya didakwa, dan sekarang saya akan dihumbankan ke dalam lokap. Tolong datang, bantu.
Masya Allah, menyedihkan sekali jawapan yang pertama. Minta maaf lah tuan, sekarang pukul 3 pagi saya nak tidur. Nantilah, kemudian nanti sempat saya datang lah. Allah, jawapan amatlah tidak merangsangkan, amat mengecewakan. Kita pun beralih lah pada yang kedua, yang kita sayang separuh. Sayang, tapi kurang lah banding dengan yang pertama. Masih sayang lagi. Saudara, tolong saudara, saya berada dengan kecemasan sekarang. Ada kesilapan teknikal berlaku. Kini saya pula yang didakwa. Sekarang pukul 4 pagi saya akan dibawa ke lokap, dipenjarakan. Kata yang kedua, baik-baik, saya akan datang, tapi ke rumah je tau, sebab esok saya kerja. Ya Allah, jawapan masih lagi mengecewakan tuan-tuan. Saya takkan pergi ke balai polis, saya takkan pergi ke lokap, kerana saya ada banyak kerja esok. Saya takut terganggu kesihatan saya. Ya Allah, kita sayang kat dia macam tu, dia buat kita tuan-tuan. Yang ketiga pula, kita menelefon yang kita tak indah langsung. Tak apalah, kita dah tak ada tempat nak merayu. Yang ketiga pun boleh lah. Saudara, tolong saudara, maaflah sebelum ni memang saya tak indahkan saudara, tapi nak buat macam mana, kini saya betul-betul perlukan bantuan saudara. Saya akan dimasukkan ke lokap. Kesilapan teknikal berlaku, tapi sebelum segalanya selesai, saya akan dimasukkan ke lokap terlebih dahulu, ke penjara terlebih dahulu. Boleh tolong saya tak, sekarang pukul 4.30 pagi. Yang ketiga yang kita tak pandang penting ni tuan-tuan, tiba-tiba menjawab, baik-baik, saya akan datang. Kemana saja saudara pergi, saya akan ikut. Kalau boleh saya pun nak di lokap sekali, kata telefon di hujung talian ini. Sekarang tuan-tuan, bandingannya untuk 3 orang ni tuan-tuan adalah amalan kita dengan harta kita, dengan anak pinak kita lah tuan-tuan. Katalah kita mati waktu ni sekarang, harta kita dia takkan ikut tuan-tuan. Ke kubur pun dia takkan ikut. Apatah lagi masuk ke dalam liang lahat, tidak. Habis. Kereta, pangkat, rumah, segala benda yang kita kumpul di dunia, semuanya akan bertukar tangan, bertukar hak milik. Keluarga pun, isteri sayang sangat pada suami, tapi dia tak akan masuk dalam lahat itu tuan-tuan. Dia duduk saja menangis di tepi dalam lahat itu. Lepas tu nanti dia akan kahwin lain. Itu juga anak-anak, keluarga dan sebagainya. Semuanya kasih sayang itu terbatas. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, sampai setahun tak agak-agak diingat kepada kita lagi. Tidak tuan-tuan, semuanya akan berakhir. Life has to carry on. Hidup akan terus berjalan. Nampaknya yang kita tak pandang penting, tak pandang utama dalam hidup, itulah amalan kita yang akan menemani kita sampai masuk ke liang lahat. Nampak tak tuan-tuan? Jadi bila kita mati kelak, yang tinggal hanya 3 perkara. Ilmu yang manfaatkan, sedekah jariah yang kita lakukan, yang kita nak kedekut dahulu, nak menghulurkan bina masjid, bina madrasah, memberi bantuan kepada fisabilillah dan sebagainya. Berkira-kira kita tuan-tuan, itu yang akan dikira oleh Allah SWT, yang akan bantu menampung kekurangan dalam kubur kelak. Selain daripada itu, anak yang saleh yang sedang kita bincangkan di sini. Itu sebab tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kalau kita perhatikan, para sahabat amat memahami perkara ini. Pentingnya untuk mendidik anak supaya jadi saleh. Kuliah yang lalu kita telah bincangkan satu hadis yang disebut oleh Al-Imam Ibn Majah dalam riwayat yang lebih kurang begitulah seperti yang telah kita bincang pada kuliah yang lalu. Akhirnya Nabi menangis mendengar kata orang tua ni, pandangan anaknya silap terhadapnya. Ada kepatut dahulu ayah datang ke rumah si nak mengambil barang saja, ayahnya jawab, engkau dulu kecil nak, engkau dulu lemah nak, engkau dulu miskin nak, semua hajatmu ayah telah penuhi. Semua yang kau perlukan ayah usahakan dapat, walaupun ayah ni bukanlah sedang mana. Nabi mendengar kata-kata yang telah pun diungkapkan itu dalam bait syair indah, menangis Nabi SAW. Lantas Nabi telah pun bersabda, anta wa maluka li abik, kamu dan harta benda kamu semuanya milik ayah kamu. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, itu juga bila kita baca kisah bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an telah pun menyuruh anaknya Abdullah supaya mentalakkan isterinya, kerana isterinya itu telah menyebabkan dia lalai. Isterinya merupakan seorang wanita yang sangat cantik, sampai Abdullah ni melekat dengannya, kana yaltasiqu biha wa kana mu'jaban biha fashaghalathu an umur katsira minha salatul jumu'ah. Dia merasa sangat kagum dengan isterinya itu, maka banyaklah perkara yang telah terabai, termasuklah sembahyang Jumaat. Haitsu marra bihi abuhu wa kana Abu Bakar qabla salatil Jumu'ah, thumma 'ada min as-salah wa sa'alahu Abu Bakar, jama'ata? Sayyidina Abu Bakar pulang dari sembahyang Jumaat, melihat anaknya bertanya, kamu dah sembahyang Jumaat ke nak? Maka jawapan anaknya, salan nas, adakah orang semua dah salat? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Terkejut Abu Bakar melihat anaknya itu kagum berlebihan, cinta berlebihan, sayang berlebihan, sampai terlupa sembahyang Jumaat kerana disibukkan dengan kecantikan isinya, melekat dengan isinya.
maka Abu Bakar telah menyuruh dia supaya menceraikan Atikah itu. Tapi tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi sekalian, sebaik saja menceraikan isterinya, tak boleh tidur malam dia. Tambahlah keadaannya menjadi makin keluh kesah, teringat isterinya tak bersalah. Tak bersalah langsung. Kecantikannya saja yang telah menyebabkan Abdullah tertinggal sembahyang Jumaat dan beberapa perkara lain terabai. Akhirnya keadaan tidak menjadi baik. Abu Bakar radhiyallahu anhu lembut hatinya, menyuruhlah Abdullah ni supaya murajaah balik semula, supaya rujuk balik semula isterinya itu. Dan anak ni telah berjanji selepas berkahwin, selepas rujuk nanti, dia akan membuang tabiat yang tidak baiknya itu, tabiat lalainya itu. Jadi tuan-tuan dan hati dan dikasihi sekalian, ini kisah menarik disebut oleh para ulama, seperti contohnya Ibn Hajar Asqalani dalam kitabnya bertajuk Al-Isabah fi Tamyiz Sahaba, menceritakan tentang ini Abdullah bin Abu Bakar radhiyallahu anhuma wa ardhahuma. Jadi ayat yang sedang kita bincangkan ini menceritakan tentang kehebatan perubatan seorang ibu. Itu banyak sekali. Berkata Allahyarham Pak Hamka dan tafsirnya Al-Azhar, kerap kali dalam menceritakan kasih sayang seorang ibu kepada anak, ambillah perumpamaan kisah burung pelikan. Yang burung ni tuan-tuan, dia menghisap darahnya sendiri untuk memberi minuman kepada anaknya. Bayangkan seekor burung yang pelik ni. Pelikan ni ada banyak spesies lah. Kalau tuan-tuan lihat dalam Google, ada banyak spesies burung ni. Ada sejenis yang sanggup untuk memberi minum kepada anaknya darahnya sendiri, sekalipun dia mati dan anaknya hidup, tapi dia tidak menyesal. Banyak ibu yang berkeadaan seperti ini tuan-tuan. Ramai ibu yang berkeadaan seperti ini. Bayangkan seorang ibu melahirkan sampai 10 orang anak. Bayangkan seorang ibu melahirkan sampai 12 orang anak. Bayangkan ada yang melahirkan lebih daripada itu. Walaupun seorang tuan-tuan, tapi pengorbanannya seperti yang telah kita bincangkan pada yang lalu, amatlah layak untuk, sangatlah seorang anak itu wajib mentaatinya tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Sebab bila seorang sahabat datang daripada Yaman nak berjihad bersama Nabi SAW, Nabi tanya kepadanya, ahayun walidaka, bapa ibu bapa kamu masih hidup? Ya. Fafihima fajahid. Dalam hadis sahih ni, Nabi suruh pulang semula ke Yaman agar menjaga ayah ibunya, kerana ibu yang sudah pun tua, sudah pun berada pada peringkat umur yang sangat uzur seperti itu, tak ada orang yang boleh jaga melainkan kamu, maka tuntutan jihad gugur daripada kamu, pergilah kamu menjaganya. Demikian ini tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi Allah sekalian. Panjanglah cerita tentang jaga ibu bapa ni, nanti kita akan lihat lagi dalam ayat-ayat yang lain yang izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita akan lihat dalam peristiwa yang akan datang sebuah hadis riwayat Al-Bazzar. Dalam sanadnya daripada hadis Buraidah, bila Nabi SAW sedang tawaf keliling Baitullah, Nabi lihat seorang lelaki yang gemuk badannya sedang mendukung ibunya yang telah tua. Bagaimana peristiwa ni perlu untuk difahami oleh setiap kita sebagai menutup tirai tanggungjawab seorang anak kepada ayah. Kita akan bawa kisah ni pada masa akan datang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi telah bersabda kepadanya, belum terbalas jasanya wahai orang muda, walaupun dengan setitis daripada susunya pun belum kau bayar lagi. Nanti kita akan lihat kisah ni sebelum kita beralih kepada ayat yang berikut. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد،
saudara penerbit Ustaz Mahdi Syarudin, ikhwati fillah, para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Kita masih lagi membincangkan ayat ke-15 dan 16 dari surah Al-Ahqaf. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Ulaika alladhina nataqabbalu anhum ahsana ma 'amilu wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah wa'ada as-sidqi alladhi kanu yu'adun. Dan kami telah mewasiatkan manusia terhadap kedua bapanya agar berlaku baik. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan susah payah, melahirkannya dalam keadaan susah payah, mengandungnya dan bercerai daripada susunya, memberikan susu kepadanya dalam tempoh 30 bulan. Apabila ia sampai usia dewasa, lalu memasuki umur 40 tahun, maka dia berkata, Ya Allah, ilhamkan kepadaku untuk syukur pada nikmat-Mu yang telah Engkau kurniakan kepadaku dan kepada kedua bapaku, dan agar aku beramal saleh dengan cara yang Engkau ridai, dan perbaikilah untukku keturunanku. Sungguhnya aku bertawad kepadamu dan aku dari kalangan orang-orang Islam. Mereka itulah yang kami terima daripada mereka sebaik-baik amalan mereka kerjakan, dan kami abaikan daripada kesilapan-kesilapan yang mereka lakukan sehingga mereka masuki syurga. Demikianlah janji kebenaran yang telah diberikan kepada mereka terhadap apa yang telah dijanjikan. Demikianlah tuan-tuan dan rahmati dan dikasihi sekalian, kita lihat hukum wakaf pada ayat ke-15 berhenti pada qala rabbi auzi'ni, daripada hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni. Dalam panduan Quran wakaf ibtida' ini berhenti di sini. Lepas ambil balik qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Kemudian ambil balik wa an a'mala salihan tardahu aslih li fi dhurriyyati. Berhenti di situ. Dalam hukum asalnya pun dah ada tanda berhenti di situ. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ambil di situ. Ulaika alladhina taqabbalu anhum ahsana ma 'amilu wa natajawazu an sayyi'atihim. Boleh berhenti di situ mengikut panduan hukum wakaf ibtida', tapi ambil semula untuk melanjutkan pada ayat berikut, wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah. Kemudian sempurnakan ayat wa'ada sidqi alladhi kanu yu'adun. Untuk boleh lihat dalam Quran wakaf ibtida' yang telah pun dikaji oleh Tan Sri Dr. Hassan Nazari dan Profesor Madya Dr. Abdul Auf Hassan Nazari. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, di sini tuntutan untuk kita mengerti tanggungjawab ataupun peranan seorang anak kepada ayah. Bagaimana seorang ibu telah menyusu, membesarkan, bahkan daripada dalam rahim lagi anak ni sudah pun mula menikmati kehidupan daripada makanan yang dia ambil daripada rahim ibu. Bayangkan tuan-tuan, jadi seluruh daging, seluruh kekuatan yang tulang yang diberikan menjelma untuk si anak ni daripada susu ibu sebagai contohnya. Setiap hari dijaga, dipelihara, semua benda diberikan, semua benda dikorbankan dengan senang hati, dengan segenap kegembiraan, tak pernah bosan, tak pernah benci, tak pernah mengeluh. Inilah sikap seorang ibu, masya-Allah, kelahiran daripada anak yang sah. Tapi kalau anaknya tidak sah tu kita tidak cerita, tuan-tuan, itu tidak ada perasaan sayang langsung, dicampak di sana di sini. Jadi apakah yang dapat diberikan oleh seorang anak kepada ibunya sebagai balasan? Adakah setakat ucapan terima kasih, tuan-tuan? Sebab satu hari tawaflah Nabi SAW keliling Kaabah. Tengah tawaf, tiba-tiba Nabi melihat seorang lelaki gempal sedang mendukung ibunya yang telah tua mengerjakan tawaf. Mereka sama-sama mengerjakan tawaf, anak ni mendukung ibunya. Habis tawaf, dia pun pergi ke makam Ibrahim dan terus mengendong ibunya itu. Diturunkan ibunya, dia pun sembahyang sunat tawaf bersama dengan Rasulullah SAW. Lalu bertanya Rasulullah kepada orang itu, puaskah engkau melakukan tugasmu, mendukung, mengendong ibumu ke sana kemari mengerjakan ibadah ini? Lelaki itu serta-merta menjawab, belum wahai Nabi SAW. Belum terbalas jasanya walaupun pada setitis air susunya. Masya Allah, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Nampak? Secara kebiasaan, sampailah 30 bulan sejak dari 9 bulan mengandung, barulah anak itu terlepas daripada perut ibunya, rahim ibunya.
tapi tak pernah terlepas daripada ingatan si ibu, tuan-tuan. Terlambat sahaja pulang, maka si ibu ni rasa tak senang hati. Kalau ada anak lebih besar, disuruh mencari, mana adik kau pergi ni nak, cari sayang, cari di mana dia main, kenapa dia lambat pulang, jatuh ke dia, terbenam ke dia, karam ke dia, lemas ke dia, diganggu orang ke, dikidnap ke, dah makan ke belum. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini persoalan seorang ibu, tak pernah lupa pada anaknya, tuan-tuan. Tuan-tuan lihat kan, sampailah anak di usia 40 tahun, tuan-tuan. Bila kita dah usia dewasa, berkahwin, nanti ibu tanya sekali, dia tak kata marilah balik, dia kata buah durian dah masak dah, dia kata ramai orang bertanya kat kampung, maknanya dia bagi signal lah, tuan-tuan, so kita balik lah tu. Lihat dalam ayat ni dijelaskan bahawa selama manusia 40 tahun pun, ya Allah, kasih sayang ibu ni tak pernah hilang daripadanya, tuan-tuan. Dan bila dia 40 tahun, mantaplah kedewasaan dalam diri. Di sini manusia mula matang dan waras berfikir, tuan-tuan. Tapi sebagaimana ibu tidak lupa kepadanya, dia juga jangan lupa kepada ibu, jangan lupa kepada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dalam satu hadis disebut oleh para ulama tafsir, contohnya Imam Al-Baghawi, Ibn Atiyah Al-Andalusi, Al-Qurtubi, kalau seorang itu berusia 40 tahun masih lagi belum meninggalkan kejahatan-kejahatannya, demikian juga disebut oleh Al-Imam Al-Alusi dalam Ruhul Ma'ani, man jawaza 40 sanatan, man jawaza 40 sanatan falam yaghlib khairuhu syarahu falyatajahaz ila an-nar. Kalau usianya 40 tahun masih lagi sibuk, masih lagi aktif, masih lagi cenderung, masih lagi minat melakukan maksiat, kalau sebelum tu adat lah, tuan-tuan, agaknya orang muda dia nak mencuba. Barangkali bukanlah nak mentabrirkan, menghalalkan, tidak, tapi biasanya orang muda kadang-kadang dia nak explore, dia tak pergi, dia malu kawan-kawannya terlibat sama. Tapi kalau 40 tahun dah ada kewarasan berfikir, kalau berkahwin anak pun sudah masuk ke sekolah menengah, masih lagi berfikir nak melakukan maksiat, masih lagi sibuk dengan benda-benda yang merugikan sebagai seorang Muslim, ni bahaya, tuan-tuan. Maka hendaklah dia bersiap sedia untuk kena neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam wasiat yang dikemukakan itu, ia merupakan satu hadis mauquf kepada Ibnu Abbas ataupun Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi apabila Allah mengurniakan kepada kita usia sampai 40 tahun, tepatlah, tuan-tuan, seperti dikatakan Hajjaj bin Abdullah Al-Hakami, salah seorang orang yang terkemuka di kalangan Bani Umayyah. 40 tahun aku merasa malu untuk melakukan dosa kerana manusia. Maknanya 40 tahun walaupun buat dosa tapi masih malu lagi, malu kepada manusia. Tapi bila melepasi 40 tahun ke atas, aku meninggalkan dosa kerana malu pada Allah SWT. Ini kata-kata hikmah, nampak tak, tuan-tuan? Patutnya kita pun macam tu juga. Bawah 40 tahun malu buat dosa kerana manusia, malu dengan bos, malu dengan kawan sepejabat, malu dengan jiran, malu tak pergi sembahyang tarawih sebab kawan-kawan semua pergi sembahyang tarawih, malu pada manusia, tak apalah. Tapi lepas 40 tahun jangan malu dengan manusia lagi, malulah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila Allah mengurniakan kepada kita usia panjang, lebih 40 tahun, bahkan sampai 70 tahun, terasalah kebenaran apa yang dikatakan oleh ucapan Allah Al-Hakami pada diri kita, tuan-tuan. Jadi syukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmat yang diberikan, dengan nikmat dia berikan kepada ibu bapa. Sebab bila anak telah berusia 40 tahun, mulailah dia merasakan apa yang dirasakan ibu bapanya, penderitaan, pengorbanan, kasih sayang, kesukaran, kemudahan hidup, membesarkan kemudahan dan juga kesukaran membesarkan anak-anak. Sebab kita juga dah merasai dan melalui proses yang sama. Panjang kan, tuan-tuan, cerita tentang anak-anak ni, tentang diri kita, ibu bapa kita. Yalah, itu skop kehidupan yang tak dapat kita lari daripadanya. Nak gimana pun kita adalah seorang ayah, nak gimana pun kita seorang anak, nak gimana pun kita seorang suami, nak gimana pun kita seorang manusia, merupakan hamba kepada Allah. Maka itu sebab perlu, penting untuk kita memahami perkara ini, tuan-tuan. Jadi dalam ayat ni juga kalau kita lihat, Allah mengajar kita, menerangkan selepas kita buat kebaikan yang penuh ihsan, dengan bersungguh-sungguh. Ihsan ni bukan terbatas pada hubungan dengan ibu bapa sahaja, bahkan dengan Allah SWT. Itu sebab disebut oleh para hukama, kamu pergi sembahyang, pakailah baju yang kemas. Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Telah kita bincangkan ayat ini dahulu. Pergi ke masjid, pakailah pakaian yang kemas, perhiasan yang paling cantik, yang paling elok, asal tidak menimbulkan fitnah, asal tidak membuka aurat. Sebagaimana kamu pergi tampil ke hadapan manusia lah. Jangan kamu pergi ke sembahyang di masjid pakai baju yang ada cross, baju main bola sepak, Piala Eropah. Kamu ihsan tak agak-agaknya? Kenapa kamu tak pergi ke pejabat pakai baju macam tu?
Kenapa kamu pergi ke pejabat pakai seluar yang paling baik? Kamu pergi ke surau, ke masjid dekat dengan rumah, kain kamu macam nak terkoyak. Kamu sujud, nampak auratnya di belakang. Ini tak sempurna tuan-tuan. Tidak ada ihsan dalam melakukan ibadah. Kita selesai puasa Ramadan, puasa sunat 6, kita tampung balik puasa fardu kita yang ada kekurangan. Pastinya ada. Itu namanya ihsan. Kita sembahyang fardu, kita takut tak diterima Allah SWT kerana tiada khusyuk padanya. Kita sembahyang sunat untuk menampung kekurangan. Ini namanya ihsan tuan-tuan. Kalau dah berlaku begitu, barulah datang ayat yang sedang kita bincang di sini. Ulaika alladzina taqabbalu anhum ahsana ma 'amilu. Di sini datang, mereka inilah orang yang kami lampaui, kami abaikan, kami tak kira sangatlah kesalahan-kesalahan mereka itu. Tidak menjadi satu tuntutan yang berat. Kerana bila mana dibandingkan kesalahan dengan jasa-jasa amalan baik yang telah mereka kerjakan itu, kecillah kesalahan tersebut. Sebab itu dilampaui saja. Tapi kena buat ihsan lah tuan-tuan. Kena buat sungguh-sungguh lah. Kalau buat setakat lepas batuk di tangga, tak ada ihsan, macam mana Allah nak kira yang terbaik tuan-tuan? Kalau sembahyangnya pun Allah tonggak-tonggik saja, sedar-sedar dah bagi salam, agak-agak ihsan tak ni? Ini tidak ada ihsan. Kalau tak ada ihsan, tak masuk tuan-tuan dalam ayat yang sedang dijelaskan sini. Kita ni berkira dengan Allah, lepas tu nak Allah tak berkira dengan kita. Macam mana? Jangan berkira dengan Allah lah tuan-tuan. Barulah Allah tidak berkira dengan kita. Jadi ayat di sini diterangkan kepada kita konsep raja. Raja ni mana pengharapan. Raja dalam hidup ni beramallah yang terbaik. Mungkin ada kesalahan, kealpaan, kecil-kecilan, itu akan diampunkan oleh Allah SWT. Kerana kesalahan kecil, Allah SWT akan abaikan saja. Tidak dibuka bukunya, tak ditonjol-tonjolkan, tak dipamerkan. Bayangkan tuan-tuan, skrin yang besar di akhirat kelak lebih besar daripada skrin bersepak yang tuan-tuan lihat dekat kedai mamak tu, untuk ditayangkan kepada tuan-tuan dosa-dosa yang pernah dibuat dahulu. Tiba-tiba semuanya di skip. Itu sebab kita disuruh untuk berdoa. Dulu kita pernah belajar pada hujung surah Al-Fajr, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, permudahkan untukku hisab di akhirat kelak. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, permudahkan untukku hisab di akhirat. Doa ni ada saya pamerkan dalam Facebook Ustaz Hazan Muhammad. Tuan-tuan boleh dapatkan di sana. Dituju dalam buku satu-satu doa para Nabi dan Rasul, satu-satu doa daripada hadis-hadis sahih. Boleh tuan-tuan amalkan doa ni. Jadi bila ditinjau, direnung ayat 15, 16, kita jelas kepada kita manusia meneruskan warisan budi daripada ibu bapanya, menerima pusaka dari akhlak yang baik. Jadi anak ni menerima daripada ayah, meneruskan lagi kepada anak cucunya. Disuruh orang buat baik kerana ibu bapa dia dahulu mengajar buat baik, maka perkara yang baik dilakukan, anak-anaknya pun akan meneruskan pusaka tersebut. Kerana pusaka jenis ni bukan jenis emas dan perak tuan-tuan. Emas perak ni habis kalau dibahagi-bahagikan, musnah dengan peredaran masa. Tapi kalau warisan akhlak yang hakiki menjadi penilaian hidup, pegangan, prinsip, inilah dia akidah yang benar, akhlak yang sempurna, dipelihara, dipupuk, maka dia akan diwarisi tuan-tuan. Kita pergi masjid, selalu berjemaah, anak kita tengok, besok dia pun amalkan juga. Kita rajin bersedekah, ajar anak kita untuk rajin-rajin bersedekah. Nak ambil nak, ada RM1 ni, masukkan dalam tabung tu. Ni engkau pula yang kedua, tuan masukkan tabung yang tergantung tu. Kita ajar anak kita bersedekah. Besok dia akan ingat tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Dia akan beriltizam dengannya dan mengajar pula keturunan kita, anak-anaknya sendiri untuk melakukan benda yang sama. Ini tuan-tuan keistimewaan akhlak ni untuk kita faham. Banyak perkara yang boleh kita petik, kita pegang bersama, amalkanlah tuan-tuan. Kerana ayat ni turun untuk kita, bukan turun untuk orang lain. Alhamdulillah kita dah sempurnakan perkara ni. Lanjutan kita akan cerita bil muqabil, bandingannya anak yang derhaka kepada Allah SWT menerusi ayat yang akan datang, iaitu ayat yang ke-17. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.